Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Susila binti Hasan akan membentangkan perkara berkenaan perdagangan antarabangsa pada masa kini. Ekonomi dunia semakin tidak menentu, kenaikan dan kejatuhan pasaran saham, petrol, dan makanan dunia di luar kawalan. Krisis ekonomi global menyaksikan syarikat-syarikat obligasi dunia menggulung tikar seperti Lehman Brothers. Kemudian diikuti pula dengan pengumuman kerugian oleh syarikat besar seperti AIG, AirAsia, dan terbaru Honda menarik balik penyertaan dalam Formula One. Pertumbuhan ekonomi dunia dijangka akan perlahan, akan tetapi terdapat beberapa negara-negara ASEAN menikmati pertumbuhan di atas aras 4. Jika diperhatikan pada raja, tren pertumbuhan perdagangan antarabangsa akan sama pada setiap tahun di mana ekspor akan melebihi impor dengan jumlah total trade sebanyak 125 bilion ringgit. Timbalan Perdana Menteri Malaysia mengumumkan bahawa negara akan mengalami pengurangan pendapatan sebanyak 8 bilion ringgit untuk tahun hadapan akibat krisis yang dihadapi oleh dunia sekarang. Tetapi ramai yang menganggap bahawa angka ini adalah tidak tepat dan akan terus meningkat dari semasa ke semasa. Jika tren pertumbuhan perdagangan antarabangsa Malaysia juga turut berubah dari tahun ke tahun, di mana balance of trade akan sentiasa surplus ataupun kurang. Seterusnya, pelaburan langsung di Malaysia dan pelaburan portfolio, di mana dapat kita lihat dalam pelaburan portfolio yang sentiasa negatif, sama ada dalam equity dan dana ataupun security hutang. Di bawah security hutang, nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Manakala pelaburan langsung di Malaysia dapat dilihat instrumen hutang adalah positif, manakala equity dan dana pelaburan saham adalah sentiasa negatif. Instrumen hutang juga sentiasa positif dan meningkat dari tahun ke tahun. Era globalisasi modern terjadi di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Syarikat pada tarikh 1 hingga 22 Julai 1944. Hal ini sebagai tindak balas terhadap kejadian kemelesetan besar tahun 1930-an yang ketika itu menggunakan kadar pertukaran terapung. Bretton Woods mencipta sistem separa-separa yang dikenali sebagai kadar pertukaran sangkut yang boleh disesuaikan. Kesan daripada pertemuan ini lahirlah International Monetary Fund yaitu IMF dan International Bank Reconstruction and Development IBRD yang juga dikenali sebagai World Bank. Dalam perkembangan selanjutnya, IMF berperanan sangat dominan dalam menjaga kelestarian sistem monetary global dan World Bank berperanan penting dalam pembangunan ekonomi di banyak negara, khasnya kepada developing country. Terdapat beberapa prinsip IMF, antaranya adalah negara ahli mesti mengambil kira dasar-dasar campur tangan kerajaan ke atas negara ahli yang selain itu, negara ahli juga mesti campur tangan untuk menghalang berlakunya pergerakan kadar pertukaran jangka pendek yang memusnahkan kestabilan ekonomi seperti inflasi. GATT yaitu General Agreement on Tariff and Trade merupakan persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan yang telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948 sehingga 1999, sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional yang tertinggi. Pada awalnya, GATT ditujukan untuk membentuk International Trade Organization yaitu ITO, suatu badan khusus PBB yang merupakan bahagian dari sistem Bretton Woods yaitu IMF dan World Bank. WTO atau World Trade Organization yaitu Pertubuhan Perdagangan Sedunia merupakan sebuah organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk mengatur dan mengawal sedia perdagangan antarabangsa. Ditubuhkan pada 1 Januari 1995 bagi menggantikan General Agreement on Tariff and Trade yaitu GATT yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua. Kini WTO dianggotai oleh 143 buah negara termasuk Malaysia. Setiap perbincangan yang melibatkan perdagangan dunia akan dilakukan serta dirujuk melalui WTO
yang beribu pejabat di Genewa, Switzerland. Proses liberalisasi ekonomi mencapai kemuncaknya dengan penubuhan WTO. Liberalisasi perdagangan dan investment juga dilihat sebagai cara untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Liberalisme ekonomi berarti jaminan adanya kebebasan bagi semua insan ekonomi untuk menentukan sendiri apa yang akan digunakan, apa yang akan dihasilkan, dan bagaimana untuk menghasilkannya, dan juga cara untuk memperdagangkannya. Liberalisasi diandaikan akan mewujudkan peluang baru dalam sektor keuangan Malaysia dan menyumbang ke arah peningkatan hubungan perdagangan dan pelaburan Malaysia dengan negara-negara lain. Sektor keuangan yang lebih terbuka, berdaya saing, dan berbagai akan mengukuhkan peranan Malaysia sebagai pengantara yang berkesan dan cekap bagi urus niaga dan aliran keuangan merentas sempadan. Berbeza dengan globalisasi yang merupakan cabaran untuk merubah orientasi, di mana jika kita lihat pada dunia, Asia, dan juga Malaysia sendiri terdapat berbagai perubahan yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Semua ekonomi semakin bersifat keterbukaan, ada yang cepat dan ada yang lambat. Kemajuan dalam e-commerce juga tidak dapat dinafikan lagi. Negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia telah melaksanakan globalisasi ekonomi dengan melakukan liberalisasi ekonomi, masing-masing menurut kelajuan yang berada dengan perhitungan komitmen mereka dalam WTO, APEC, dan AFTA. Namun masih terdapat kelompok yang berkepentingan yang menentang liberalisasi. Seterusnya, FTA atau Free Trade Agreement atau Perjanjian Perdagangan Bebas merupakan perjanjian ekonomi dua hala antara negara-negara yang terlibat. FTA bertujuan untuk merendahkan harga keperluan yang dikehendaki oleh pengguna. Pada asalnya, perjanjian FTA lebih menjurus kepada penjualan dan pembelian barang antara negara-negara terlibat. Tetapi pada akhir-akhir ini, FTA lebih melibatkan isu-isu lain seperti impor dan ekspor, perkhidmatan, harga intelek, pergerakan tenaga mahir, dan teknokrat, pengurusan kanan, dan lembaga pengarah. Dan yang terbaru ialah hubung kait di antara perdagangan barangan dan perkhidmatan serta pelaburan. Antara kelebihan FTA ialah apa jua barangan boleh diimport dan ekspor ke seluruh dunia. Ia juga membuka peluang e-commerce dan e-pembayaran yang tiada batasannya. Bagi Malaysia, perjanjian FTA dengan Amerika Syarikat yang ditandatangani pada tahun 2010 lebih menonjol berbanding dengan blok negara-negara lain. Ini kerana Malaysia mengekspor banyak barangan perkilangan, perabot, komoditi, dan sebagainya. Mengikut perangkaan, tahun 2012, Malaysia menduduki tangga ke-18 sebagai negara sumber import bagi Amerika Syarikat dan ke-10 terbesar dalam dagangan dua hala Amerika Syarikat Malaysia. Malaysia adalah pengekspor terbesar dari kalangan negara-negara ASEAN dengan nilai RM12.6 bilion diekori oleh Thailand dan Vietnam. APEC atau Asia Pacific Economic ditubuhkan pada tahun 1989 yang dianggotai oleh 12 buah negara pengasas Asia Pasifik termasuk Malaysia, yang bertujuan untuk menyemarakkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Pasifik. Selepas tahun 1993, APEC menerima banyak keanggotaan baru, sehingga kini berjumlah 21 buah negara termasuk Hong Kong sebagai entiti yang beraslingan dari China. Forum Ekonomi APEC mempunyai jurang perbezaan yang luas dalam sistem politik, sosial, institusi kebudayaan, dan tingkat pembangunan ekonomi yang berbeza. Seterusnya adalah Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik atau TPPA. Sebenarnya TPPA bukanlah berbentuk FTA yang baru, walaupun mungkin ia merupakan kesinambungan daripada FTA yang sedia ada. Cuma ia lebih merangkumi negara-negara yang lebih luas di kedua-dua belah Lautan Pasifik. TPPA yang dirancang untuk ditandatangani pada bulan Oktober tahun ini di Brunei Darussalam adalah satu kelangsungan daripada rundingan TPP yang bermula dari tahun 2005 lagi. Walaupun ketika itu mungkin atas nama yang lain, tetapi mempunyai visi yang jelas bagi kerjasama negara-negara Asia Pasifik. TPPA diasaskan oleh 4 buah negara-negara yang jauh terpencil antara satu sama lain kecuali Singapura dan Brunei. 2 negara anggota asal ialah Chile dan New Zealand. Merujuk kepada sumber-sumber kerajaan, perjanjian TPPA ini berkemungkinan besar akan ditandatangani oleh Malaysia
tetapi tidak terburu-buru dengan batas waktu tersebut, lantaran masih banyak perkara yang perlu ditangani terlebih dahulu. Dengan termeteranya TPPA, kita juga dapat memperkembangkan industri yang berasaskan pengetahuan pakar dan harta intelek. Inovasi dalam sains dan teknologi seperti perisian komputer, penulisan buku-buku, dan segala aktiviti berkaitan dapat disalurkan dengan lebih mudah dan pantas serta kualiti yang lebih tinggi. AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN merupakan perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1995 yang terdiri daripada 6 buah negara pengasas ASEAN yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kini AFTA mempunyai 10 keanggotaan negara-negara ASEAN. Walaupun ASEAN membentuk suatu kawasan perdagangan bebas AFTA, tetapi kesepakatan ini tidak dimaksudkan untuk membentuk pasaran regional yang tertutup. AFTA bukanlah satu pengaturan untuk melaksanakan substitute import secara regional. AFTA lebih banyak ditujukan untuk meningkatkan daya tarik kawasan bagi penambahan modal. Seterusnya, berikut ditunjukkan adalah peta ASEAN. Komuniti ASEAN mempunyai 3 tonggak utama, yaitu politik, keselamatan, ekonomi, dan juga sosio-budaya. Pada tahun 2007, ketua-ketua negara ASEAN telah melancarkan dan menandatangani Plan Tindakan Komuniti Ekonomi ASEAN supaya dapat merealisasikan AEC menjelang tahun 2015. Plan Tindakan AEC ini merupakan untuk mengenal pasti ciri-ciri AEC dengan matlamat dan garis waktu pelaksanaan yang jelas. Tujuan AEC untuk mewujudkan pasaran tunggal negara anggota, menarik minat pelabur luar ASEAN, mengurangkan kemiskinan dan merapatkan jurang kemiskinan, meningkatkan taraf hidup negara serantau, bersatu menghadapi cabaran ekonomi antarabangsa. Kebelakangan ini, China telah bangkit sebagai sebuah negara yang membangun dari sudut ekonominya. Kebangkitan China tersebut telah memberi kesan terhadap struktur ekonomi global dan memberi kesan terhadap hubungan multilateral perdagangan serantau. Keadaan ini telah memberi pengaruh yang besar terhadap hubungan Amerika Syarikat dan China. Hal ini demikian karena kebangkitan China sebagai sebuah kuasa ekonomi di rantau Asia telah memberi kebimbangan terhadap Amerika Syarikat karena keadaan tersebut boleh menggugat kedudukan AS sebagai sebuah kuasa unipolar selepas Perang Dingin. Kebelakangan ini, China bangkit sebagai sebuah negara yang membangun dari sudut ekonominya. Kebangkitan China tersebut telah memberi kesan terhadap struktur ekonomi global dan memberi kesan terhadap hubungan multilateral perdagangan serantau. Kebangkitan China ini telah membimbangkan AS yang Kebelakangan ini, China bangkit sebagai sebuah negara yang membangun dari sudut ekonominya. Kebangkitan negara China tersebut telah memberi kesan terhadap struktur ekonomi global dan perdagangan serantau. Kebangkitan China sebagai sebuah kuasa ekonomi di rantau Asia telah memberi kebimbangan terhadap Amerika Syarikat karena keadaan tersebut boleh menggugat kedudukan AS sebagai sebuah kuasa unipolar selepas era Perang Dingin. Pembangunan ekonomi China di peringkat antarabangsa telah menggusarkan Amerika Syarikat secara langsung sehingga polisi pivot to Asia digubal khususnya dalam menghadapi kemarahan China di benua Asia. Penglibatan China juga dalam WTO semakin membuka peluang hubungan perdagangan yang baik antara negara, dan hal ini sudah tentunya menambahkan lagi nilai unjuran pendapatan GDP per kapita setiap negara-negara yang berdagang dengan China.